Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ma rasyada umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu lagi di dalam alam maya bagi meneruskan pembelajaran akhlak tahun 5. Jadi sebenarnya itu, apa khabar semua? Ustaz doakan semua murid Sekolah Rendah Agama Sungai Sedang dan sesiapa sahaja yang melihat video ini, Ustaz doakan semuanya dalam keadaan sihat walafiat disertai keluarga yang tercinta. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sambung lagi pelajaran akhlak tahun 5, yang mana sebelum ini kita dah mengulang kaji pelajaran 3 tajuk. Cuba ingat balik. Pelajaran yang pertama iaitu adab berjual beli, yang kedua adab dalam majlis, dan ketiga adab kepada pemimpin. Jadi insyaAllah kita akan masuk pelajaran yang keempat, iaitu sifat mahmudah, sifat yang terpuji, sifat baik. Yang mana dalam akhlak tahun 5 ada 4 sifat mahmudah. Jadi hari ini kita akan masuk sifat mahmudah yang pertama, iaitu zuhud. Di dalam buku teks akhlak tahun 5 muka surat 18 ada 5 tajuk kecil dalam tajuk zuhud ni. Yang pertama, murid-murid tahun 5 kena tahu apa pengertian zuhud. Kedua, apa dalil zuhud, daripada surah apa. Ketiga, cara-cara zuhud. Keempat, fadilat zuhud, iaitu kebaikan, faedah apabila kita bersifat zuhud. Dan kelima, akibat tidak zuhud. Jadi kita terus masuk tajuk kecil yang pertama, iaitu pengertian zuhud. Buku teks muka surat 18. Zuhud ialah tidak terpengaruh dengan kesenangan dunia kerana cintakan akhirat. Baik, insyaAllah sama-sama. Zuhud ialah tidak terpengaruh dengan kesenangan dunia kerana cintakan akhirat. Lagi sekali, pengertian zuhud ialah tidak terpengaruh dengan kesenangan dunia kerana cintakan akhirat. Contohnya orang yang bersifat zuhud ni, dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, sentiasa beribadat kepada Allah, sentiasa melakukan sunnah Rasulullah SAW. Itulah antara akhlak apabila kita cintakan, ada perasaan cinta, suka kepada akhirat ni. Dalam masa yang sama, bila kita cinta kepada akhirat, kita akan tinggalkan perkara-perkara yang senang di dunia ini. Kita ulang balik, pengertian zuhud ialah tidak terpengaruh dengan kesenangan dunia kerana cintakan akhirat. Dia melakukan semua perkara di dunia ni hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Terus kepada tajuk kecil yang kedua, iaitu dalil zuhud. Buku teks muka surat 19. Daripada surah Al-A'la ayat 16 sehingga 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian. Bahkan kamu utamakan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal selama-lamanya. Dalam Al-Quran Allah dah sebut dah yang mana kehidupan di akhirat sana kekal. Kita hidup kat dunia ni sementara je. Kalau kita lihat Rasulullah SAW wafat umur pada 63 tahun. Sekejap je hidup kat dunia ni. Sebab itulah kita hidup kat dunia ni hanya semata-mata untuk melakukan apa yang disuruh
Allah dan tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk kecil yang ketiga ialah cara-cara zuhud, ya. Cara-cara bagaimana kita nak ada dalam hati kita ni sifat zuhud. Ya, dalam buku teks juga muka surat 19 ada 3 cara untuk kita dapatkan sifat zuhud ni. Yang pertama, sentiasa bersyukur dengan nikmat yang diterimanya, ya. Kita bersyukur dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 2 cara bagaimana kita nak zahirkan, nak tunjukkan sifat syukur itu. Yang pertama apa? Yang pertama mudah je. Kita basahkan lidah ni dengan mengucap Alhamdulillah. Maksudnya kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita nak bagaimana nak tunjukkan syukur kepada Allah ni, dengan memperbanyakkan amalan ibadat kepada Allah. Seterusnya, cara yang kedua, sentiasa mempertingkatkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ibadat yang kita boleh lakukan ialah yang wajib. Yang pertama, solat, puasa. Contoh lain, perbanyakkan sedekah, memperbanyakkan berzikir, berselawat dan sebagainya. Banyak lagi amalan ibadat yang boleh kita lakukan yang Nabi Muhammad ajar. Cara ketiga ialah tidak tamak pada dunia. Kita kat dunia ni kena sentiasa hidup bersederhana, perbanyakkan sedekah, kerana kita tak lama hidup kat dunia ni. Bila-bila je Allah boleh perintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Kita tak jamin, kita belum tentu lagi waktu tua baru meninggal. Kadang-kadang waktu muda ni Allah boleh perintahkan malaikat Israel untuk cabut nyawa kita. Sebab itulah kita hidup kat dunia ni kena sentiasa mengingati Allah SWT, memperbanyakkan amalan ibadat dan memperbanyakkan lagi amalan sunnah yang Nabi Muhammad tinggalkan kepada kita. Seterusnya, tajuk kecil yang keempat, fadilat zuhud. Fadilat tadi kita dah dengar dah cara-cara bagaimana nak bersifat zuhud. Dan tajuk yang kecil yang keempat ni pula, fadilat, apa kesan kebaikan ataupun faedah apabila kita bersifat zuhud. Kalau boleh lihat dalam buku teks muka surat 20 ada 4 fadilat. Yang pertama, tak lain tak bukan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah suka, Nabi Muhammad suka kepada orang yang ada sifat zuhud dalam hati dia ni. Yang kedua, hati sentiasa tenang. Tenang je kita kat dunia ni bila ada sifat zuhud ni. Sebab apa? Sebab hati kita ni dekat dengan Allah. Jadi Allah beri ketenangan kepada kita. Ketiga, fadilat yang ketiga, bila kita bersifat zuhud, bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Allah jamin perkara itu. Dan yang keempat, dikasihi ibu bapa, rakan dan masyarakat. Suka Ustaz ingatkan, untuk peperiksaan murid-murid boleh ingatkan 3 fadilat sahaja, ya. Pilih 3 yang mudah, 3 perkara yang mudah, mudah kamu ingat, mudah kamu hafal dan senang untuk kamu tulis dalam kertas peperiksaan atau ujian. Seterusnya, tajuk kecil yang kelima, iaitu akibat tidak zuhud, ya. Akibat tidak bersifat zuhud. Ada 4 perkara, ya, dalam buku teks muka surat 20. Yang pertama, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah marah, ya, Allah murka kepada manusia yang tidak ada sifat zuhud ni. Rasulullah pun tak suka. Kedua, lalai daripada mengerjakan ibadat. Contohnya, apa contoh lalai daripada mengerjakan ibadat ni? Melengah-lengahkan waktu, melengah-lengahkan solat. Contohnya waktu maghrib masuk pada pukul 7.30 malam, kita sengaja melewatkan sembahyang, jadi kita tunaikan pada pukul 8 malam. Itu antara contoh lalai daripada mengerjakan ibadat. Ketiga, melahirkan perasaan tamak terhadap kemewahan dunia. Berasa sentiasa tak cukup dengan apa yang Allah beri kepada kita. Contohnya,
ayah beri duit belanja sekolah sebanyak RM2. Jadi kita kena bersyukur dengan apa yang ada. Jadi bila ada perasaan tamak terhadap kemewahan dunia ni, bila ayah beri RM2 duit belanja, rasa tak cukup. Jadi dia melakukanlah perkara-perkara yang tak baik di sekolah. Contohnya minta duit kawan, mencuri duit kawan tanpa izin. Itu antara perkara-perkara yang patut kita tinggalkan, jangan buat di sekolah dan di mana-mana lah. Dan akibat tidak zuhud, yang keempat, dibenci ibu bapa, rakan dan masyarakat. Orang tak suka apabila kita tidak ada sifat zuhud ni. Ibu bapa tak suka, rakan tak suka dan masyarakat tak suka, dibenci. Jadi sebelum Ustaz mengakhiri video pelajaran keempat, iaitu tajuk zuhud pada hari ini, eloklah Ustaz nak beritahu yang mana tanda-tanda zuhud ialah tidak berasa gembira dengan apa yang diperoleh dan tidak berasa duka cita dengan apa yang hilang. Maksudnya, bila Allah beri nikmat kepada seseorang itu, dia tidak terlampau suka sangat. Cukup sekadar dengan bersyukur, mengucapkan ucapan Alhamdulillah. Dia tak ada nak beritahu sana, beritahu orang sini, update status dekat media sosial, nak beritahu kegembiraannya. Cukup sekadar dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak berasa duka cita, tidak berasa sedih sangat dengan apa yang hilang. Kita kena redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai hamba Allah ni hidup di dunia mesti sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak nikmat yang Allah beri kepada kita kat dunia ni. Kita sebagai hamba-Nya kena sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah beri. Banyak nikmat yang Allah beri. Contohnya nafas yang kita sedang seduh sekarang ni. Ada Allah minta balasan? Tak ada. Setiap saat, setiap detik kita dapat bernafas. Contohnya bila masa je bila Allah tarik nikmat bernafas ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi renungkanlah dengan pelajaran yang keempat ni, iaitu sifat zuhud. Apa yang Ustaz boleh ulang lagi sekali dalam tajuk zuhud ni, kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun nikmat yang Allah beri, sedikit ke banyak ke, kita kena tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua cara, yang mana yang pertama dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan kedua memperbanyakkan amalan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat ini sahaja untuk hari ini, pelajaran yang keempat, zuhud, sifat mahmudah yang pertama, akhlak tahun 5. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bahagia pula.